Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali kita pada video kali ini bersama saya DIY Asal Boleh dari WMF Dynamic. Okey, kepada yang siapa yang belum subscribe, sila subscribe dan share saya punya video. Okey, pada video kali ini saya ingin ceritakan tentang satu device. Device ni adalah untuk menjaga keselamatan peralatan di dalam rumah anda. Contoh TV, radio, apa-apa peralatan dalam rumah lah yang berkaitan dengan elektrik kan. Okey, nama device ni adalah MPSP, Search for Test Device. Saya tunjuk anda, ini adalah satu device yang dimana yang menjaga peralatan elektronik anda di dalam rumah. Boleh nampak tak? Okey, ini adalah alatnya. Okey, saya ada satu jenis ni daripada Kozuka. Okey, saya ada kat sini, saya ada dua jenis Kozuka, satu lagi ada yang jenama Fujibing. Okey, nanti saya akan tunjuk cara macam mana nak pasang dia. Okey, saya cerita tentang ini dulu Dalam ni ada satu menu cara pemasangan. Lepas ni lah MPSP ni, MSPD. Okey, ni daripada Kozuka lah, ada juga brand-brand lain. Okey. Okay, dekat sini kita ada lita, dia ni untuk single phase, yang ni untuk three phase. Okey, yang three phase ni hari ni saya tunjuk yang single phase sahaja. Dia sama je pemasangan dia. Kalau biasanya kalau panggil technician pasang, dia orang boleh pasang, tak ada masalah, tapi jarang sangat orang pakai. Saya rasa saya menggalakkan kepada anda untuk menjaga peralatan di dalam rumah, sila pakai benda alat ni kan. Okey, ni cerita dia ada buat installation guide kat sini apa semua kan. Okey, nanti saya cerita macam mana nak pakai dia, nak pasang dia. Okey, dekat dalam ni lagi ada satu ni satu alat lah, device dia kan. Okey, dia adalah dua pole. Ini single phase adalah dua pole. Dia datang dengan neutral dengan live. Dia akan bila ada kilat, dia akan trip, dia akan tarik current lebih. Dia akan menjaga peralatan di dalam rumah anda. Dekat sini, kalau anda nampak, dekat sini ada dia ada alarm dia. Dia ada alarm. Dekat sini, kalau keluar color merah, bermakna benda ni dah rosak. Dia ada alarm raise on. Okey. Bila putih ni bermakna dia keadaan elok lah. Tak ada masalah lah. Akhirnya, bila berlaku kilat, dia akan kemungkinan DB anda akan trip ataupun tak trip. Bermakna kalau tak trip pun okey, trip pun okey. Maksudnya kalau trip anda kena pergi on balik lah dia, anda punya DB. Selalunya dia akan trip sekali lah bila ada kilat, tapi barangan di dalam rumah anda tak akan rosak. Okey, ini salah satu MPSP yang keluaran daripada Kozuka. Okey, ini adalah dia bagi ini cara pemasangan sangat simple. Dia just masuk live, neutral dan earth. Okey. Live, neutral kat sini pun dia dah ada tulis neutral, live dan earth. Ini pergi je masuk ke dalam DB anda kan. Okey, saya akan tunjuk cara mengajar macam mana nak pasang benda ni. Okey, saya cerita dulu pasal yang Kozuka ni. Kozuka ni ini baru Ini barang baru. Saya cuba buka dulu kan. Buka, kasih anda tengok. Okey. Device ni dia boleh cabut tau. Yang jenama ni dia boleh cabut. Maknanya kalau benda ni daripada DB anda rosak, anda boleh beli dan pasang sendiri tanpa memanggil technician. Ni paling senang. Kalau anda berani main DB box, distribution box yang belakang saya ni, maknanya anda boleh buat sendirilah yang lain. Maknanya yang ni kita just plug and play sahaja. Okey, contohnya yang ni kalau lah katakan dia sudah merah, dia punya bagi logo sini sudah merah. Okey, bila sudah merah, bila berlaku kilat, kalau sini dah rosak, dia akan jadi naik merah. Bila naik merah bermakna ini tak function lagi apabila berlaku kilat ataupun petir yang lain kan. Okey, dekat sini dia ada tulis L1 dan N, neutral dan live. Maksudnya penyambungan sebelum masuk MCB lah. Okey,
Ini earth pun sambung, mesti ada grounding pada daripada DB anda sendiri. Okey, contoh saya cabut kalau yang ni boleh cabut. Dia ketat sikit Okey, saya dah cabut ni. Okey, dia ada dua benda. Live satu, neutral satu. Live satu, neutral satu. Okey, ini board dia punya base. Okey, base ni kita pasang pada di dalam DB. Jadi kita pasang DB. Okey, anda nampak sini salah satu putih dan satu biru. Okey, ni pun ada satu live, ada satu neutral. Bermakna dekat sini pun, belakang ni pun dia ada dah tulis biru dengan putih. Anda takkan salah tukar sebab dia sudah ada anak panah dia, ada logo anak panah dan warna dia. Jadi anda bila beli jenama yang sama balik, just cabut yang lama, tapak nak tukar tapak base sekali pun boleh, ataupun nak tukar dia punya device saja pun boleh. Okey, dekat sini anda just pasang, masuk saja ikut yang warna dia. Jika kalau just pasang masuk balik je warna dia. Kalau putih-putih, biru-biru. Okey, itu sahaja. Cara pemasangan ni sangat senang, tapi dia agak ketat sikit lah. Kalau nak buka, kalau boleh buka satu-satu pakai congkir, pakai screwdriver lah. Pakai screwdriver yang flat kan. Okey, saya akan tunjuk contoh salah satu saya sudah buat pemasangan untuk Okey, saya akan tunjuk satu yang saya sudah pasang pada DB. Ini contoh saja. Saya ni bukan DB yang ada power. Saya just nak mengajar anda cara pemasangan sahaja. Okey. Cara pemasangan ni adalah sangat ringkas dan sangat mudah. Anda sendiri dekat rumah pun saya rasa boleh buat tanpa panggil technician. Tapi kalau kepada anda yang tak berani nak buat sendiri, sila panggil technician. Okey, kita teruskan pada video seterusnya. Okey, saya dah cabut ni. Okey, dia ada dua benda. Live satu, neutral satu. Live satu, neutral satu. Okey, ini board dia punya base. Okey, base ni kita pasang pada di dalam DB. Jadi kita pasang DB. Okey, anda nampak sini salah satu putih dan satu biru. Okey, ni pun ada satu live, ada satu neutral. Bermakna dekat sini pun, belakang ni pun dia ada dah tulis biru dengan putih. Anda takkan salah tukar sebab dia sudah ada anak panah dia, ada logo anak panah dan warna dia. Jadi anda bila beli jenama yang sama balik, just cabut yang lama, tapak nak tukar tapak base sekali pun boleh, ataupun nak tukar dia punya device saja pun boleh. Okey, dekat sini anda just pasang, masuk saja ikut yang warna dia. Jika kalau just pasang masuk balik je warna dia. Kalau putih-putih, biru-biru. Okey, itu sahaja. Cara pemasangan ni sangat senang, tapi dia agak ketat sikit lah. Okey, cara pemasangan ni adalah sangat ringkas dan sangat mudah. Anda sendiri dekat rumah pun saya rasa boleh buat tanpa panggil technician. Tapi kalau kepada anda yang tak berani nak buat sendiri, sila panggil technician. Okey, kat sini saya ada dah buat satu sampel yang mini DB saya buat.
yang di mana cara saya nak cerita cara pemasangan protection untuk lightning ni kan. Okey. Yang ada pada DB yang saya pasang ni adalah jenama Fujibin. Okey. Di mana dia agak berlainan daripada yang saya tunjuk yang tadi daripada Kozuka tu kan, yang lain. Okey, saya akan tunjukkan macam mana pemasangan dia. Pemasangannya adalah sama saja mana-mana barang ni, sebab dia adjust masuk left, neutral dan earth sahaja. Okey. Saya buka ni kotak DB. Okey, dekat sini kita akan ada satu 2 pole. Ini 2 pole main fuse lah, kita pakai 2 pole lah. Jadi 2 pole ni maksudnya ada 2 lubang saja, live dengan neutral. Kalau 4 pole, 4 pole berbanding untuk 3 phase lah. Ini 2 pole kita pakai untuk single phase. Okey, dia masuk kepada ELCB. Ini ELCB, dia akan masuk sini dan terus pergi kepada device yang kita nak cerita ni lah. Okey, yang jenama Fujibin ni pula saya nak cerita, dia adalah power. Dia akan dekat sini dia ada lampu LED. Dekat sini kalau kita on, dia akan menyala berkelip. Okey, bila dia berkelip bermakna dia aktif. Apabila kalau macam sudah kena lightning kan, jadi dia akan bila dia tarik dia akan jadi hitam lah, tak nyala lah, tak gelap-gelap. Dia jadi tak nyala, tak ada signal. Bermakna dia tak aktif lagi. Okey. Device ni senang saja. Kalau macam dia ada live dengan neutral, kita masukkan dulu kepada live dengan neutral. Okey. Permulaan kalau anda nak buat sendiri dekat rumah, pastikan anda off dia punya switch ESCB dengan main fuse ni kan. Main fuse ni anda off dan ESCB ni anda off. Okey, live dengan neutral. Okey, macam mana kita nak ambil sebelum masuk main fuse ataupun keluar daripada meter, keluar daripada main fuse, masuk kepada ESCB, keluar pada ESCB. Yang mana kita nak ambil? Sebenarnya mana-mana yang kita nak ambil tak ada masalah. Poin mana yang kita nak ambil pun tak ada masalah. Tapi yang lebih baik kita keluar daripada fuse utama. Kalau daripada keluar meter terus masuk fuse main fuse ni, fuse utama, dia akan ada current. Maksudnya anda kena cabut fuse dekat meter TMB. Okey, cabut fuse dekat meter TMB baru anda boleh sambung dekat sini. Okey, untuk paling senang anda just tutup ESCB dengan main fuse ni, anda pasang keluar daripada ESCB. Okey, nak tahu macam mana wire daripada ESCB ataupun main fuse. Okey, bila anda tutup yang sini, test yang power dia, bahagian bawah kalau test pen dia akan nyala, kalau bahagian atas ni dia akan tak nyala. Okey, kalau bahagian tak nyala tu adalah output. Yang masih lagi menyala tu adalah input. Maksudnya yang input ni maksudnya daripada meter TMB. Jadi saya tak galakkan anda ambil daripada meter TMB. Saya takut terjadi spark ataupun nanti anda terkejut, takut terjadi perkara yang tak diingini. Tapi untuk lebih selamat, lebih baik anda cabut fuse TMB tu kan dekat meter. Okey. Yang paling senang adalah masuk daripada ESCB. Nak masuk kepada ESCB daripada main fuse, selalunya wire daripada meter akan masuk daripada bawah sini. Dia akan keluar bila kita on, dekat sini baru ada power. Bila ada power, dia akan pergi kepada ESCB. ESCB ni dia ada N, dia ada satu ni adalah masuk, neutral ni adalah masuk neutral. Bila kita off, kat sini tak ada power. Bila kita on sahaja ESCB, dekat sini akan ada power. Bila ada power dekat sini, bermakna ESCB semua dah ada power. Kalau saya suggestkan anda ambil masuk daripada ESCB, bermakna neutral anda ambil dekat ESCB, lepas tu live akan ambil dekat satu. Anda gabung sekali incoming dekat sini. Neutral pergi kepada bus bar neutral sahaja. Pembumian just sambung dekat bahagian pembumian sahaja. Kalau macam Fujibin ni dia dah ada wire. Bermakna anda just pasang sahaja, terus tarik wire. Kalau wire tu tak cukup panjang, anda just sambung saja, tak ada masalah. Pakai konektor ke,
ataupun anda balut wire kemas-kemas. Okay, tapi kebanyakannya saya tak galakkan pakai konektor. Konektor ni just untuk sambung lampu saja. Okey, anda boleh Google cara penyambungan wire yang betul dekat Google. Mungkin akan ada keluar cara penyambungan wire yang betul. Pilihlah antara salah satu cara penyambungan tu dan buatlah cara kemas ya. Untuk Fujibing dia ada satu indikator dekat sini. Dekat indikator ni dia akan blinking setiap kali selagi dia function. Maksudnya kadang dia elok dia akan function. Apabila kena kilat dia akan mati terus. Tak ada blinking lagi dah. Bermakna device anda ni dah kena tukar. Okey, dia bukan aktif kena kilat kita on balik dia masih lagi aktif. Tak, dia kena tukar. Bila dia just guna sekali pakai buang lah maksudnya. Guna sekali dah kena kilat, kalau anda on balik, anda on masih lagi berkelip, bermakna dia masih lagi okey. Berbanding yang tadi Kozuka, bila dia merah maksudnya dia dah tak boleh pakai lagi dah, anda kena tukar. Nak tukar macam mana saya ajar tadi cara buka kan. Okey, untuk Fujibing saya rasa agak dia sebab berbeza dia harga. Okey, harga Fujibing dia lebih murah daripada Kozuka tadi. Kozuka tadi kita just buka dia punya cover, kita tarik dia punya dia punya fuse tadi, just masukkan balik sahaja. Kalau macam Fujibing ni kita kena buka wire kan, tapi kos dia bagi saya tak susah manalah nak buka, nak tutup, pasang balik dia punya DB ni. Tapi kalau DB yang besar lebih baik pakai yang Kozuka, sebab bila dah buat penyambungan wire, jadi kita just beli dan tukar dia punya fuse sahaja. Fuse ni contoh duduk dekat sini kan, duduk dekat sini, just kita tarik sahaja. Okey, tarik sahaja, dia cabut macam ni. Bila duduk dekat sini dah cabut, kita pasanglah balik yang baru kan. Just pasang sahaja. Dua-dua kena tukar, kiri dan kanan, neutral dan live. Saya suggest sekarang tiap-tiap rumah pasanglah alat ini satu kan. Harganya pun boleh tahan dah, nak kata mahal pun tak mahal sangat, mampu milik. Okey, peralatan ni adalah harga dia mampu milik. Mungkin harga dia kalau kita tengok dengan MCB memang jauh beza lah. Tapi ini adalah device yang dia dah program untuk penangkap kilat lah, untuk menghalang daripada peralatan dalam rumah kita rosak. Okey, macam saya cakap tadi, alat ni kemungkinan bila dia datang kilat, dia akan trip sekali dengan ELCB sekali. Okey, apabila ELCB ni trip, anda just on sahaja. Bila on, maksudnya kalau yang device Fujibing ni dia masih lagi tak menyala. Kalau dia tak menyala, maksudnya dia dah rosak, anda kena tukar. Bila anda tukar, dia akan menyala balik lah, kiranya yang baru lah kan. Okey, jadi kalau anda on ELCB, bermakna peralatan dalam rumah pun tak ada, masih lagi ada bekalan dah. Okey, device ni adalah penyambungan litas selari. Ya, bermakna kalau bila trip anda on balik, tengok device ni, kalau device ni tak ada blinking lagi, bermakna dia sudah rosak, anda kena tukar. Tapi bila anda on ELCB, peralatan dalam rumah masih lagi boleh digunakan. Tetapi alat ni anda kena tukar lah. Tadi saya cakap anda kena pasang, saya suggest pasang selepas keluar pada main fuse, saya suggest. Tapi kalau anda nak ambil live dekat bawah busbar MCB pun boleh, bawa dekat neutral, nak ambil dekat busbar neutral pun boleh. Okey, lepas tu bumi mesti ambil dekat busbar, tak ada tempat lain lagi kita boleh curilah. Okey, itu saja daripada saya ini, yang saya ceritakan tentang perangkap kilat yang berada di dalam DB rumah anda, yang paling simple untuk anda pasang. Harap bermanfaat untuk anda dan terima kasih. Sila subscribe dan share saya punya video. Okey, saya harap anda semua faham tentang video saya ni, cara pemasangan device protection lightning ni. Okey, kalau anda tak faham, sila komen di bawah, saya akan cuba menjawab persoalan-persoalan anda. Okey, yang mana yang cuba buat sendiri tu semoga berjaya lah. Okey, satu lagi saya nak cerita di mana boleh dapatkan device ni. Okey, device ni boleh didapati di mana kedai elektrik BPU Bukit Puchong.
BPU Bukit Puchong. Anda boleh waste sahaja. Jalan BPU Bukit Puchong 6. Jalan BPU 6 Bukit Puchong. Anda akan nampak signboard RANK Rent. Anda boleh pergi kepada Jalan BPU 6. Okey, waste sahaja, dia akan bawa anda ke sana. Cari signboard rank yang besar. Okey, itulah kedainya. Itu saja dari saya. Siapa yang belum subscribe, sila subscribe dan share saya punya video. Harap semua bermanfaat. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang sudah menonton. Terima kasih. Assalamualaikum.